Episode keempat, Ramadan yang kembali, self-healing dan kehidupan dewasa. Setelah beberapa tahun bergelut untuk mendapatkan kerjaya tetap, pada usia 27 tahun, Hafiz berjaya dipanggil ke Temuduga oleh sebuah organisasi berkait dengan kerajaan. Temuduga itu menjadi titik perubahan. Beberapa minggu kemudian, Hafiz menerima surat tawaran kerja tetap sebagai jurutera. Gajinya semakin meningkat, cukup untuk menampung kehidupan sederhana. Dengan hati ikhlas, Hafiz mula memberikan uang bulanan sebanyak Rm200 kepada ibunya dan bapak tirinya. Namun, seperti biasa, mereka tetap merungut. Rm200 ini tak cukup. Adik-adik kamu perlukan lebih. Kamu selfish, pikir diri sendiri saja. Hafiz hanya memekakan telinga. Dia sudah terbiasa dengan sumpahan mereka sejak kecil. Belajar mengurus keuangan. Hafiz mula belajar menguruskan keuangannya. Dia tidak mau menjadi seperti bapak tirinya yang terjebak dengan hutang bank dan hutang elong. Hafiz membaca buku keuangan, mengikuti kelas pengurusan uang, dan menghadiri seminar yang dianjurkan oleh pejabatnya. Di salah satu seminar itu, Hafiz bertemu dengan Nadia, seorang eksekutif akaun berumur 25 tahun. Mereka bertukar nomor telepon dan mula berkawan. Walaupun sibuk dengan kerjanya masing-masing dan lebih banyak meluangkan masa di pejabat masing-masing, mereka tetap meluangkan sedikit masa pada hujung minggu untuk aktiviti self-healing dan hiking. Setahun berlalu, Hafiz melamar Nadia. Nadia menerima lamaran itu dengan hati gembira. Cabaran restu keluarga. Namun, cabaran datang apabila Hafiz memberitahu keluarganya. Bapak tirinya berkata, "Kamu sepatutnya bantu keluarga dulu, bukannya sibuk bercinta. Kami tidak restu pilihan kamu. Kamu tidak boleh berkahwin selagi kamu tidak belikan kami rumah." Ibunya menambah, "Kamu jangan harap boleh bahagia dengan perangai kamu yang selfish itu." Hafiz terdiam. Dia mula berasa kasihan kepada Nadia, bakal istrinya, karena terpaksa berdepan dengan sikap keluarganya yang sebegitu. Hafiz terpaksa berdepan dengan keluarga Nadia pula dan Kubo menjelaskan yang dia ikhlas untuk memperistrikan Nadia walaupun tanpa rombongan meminang dari pihak keluarganya. Namun sekali lagi Hafiz mengalami situasi patah hati apabila ibu bapa Nadia pula meletakkan syarat jika mahukan restu mereka. Keluarga pihak perempuan meletakkan uang hantaran yang terlalu tinggi untuk Hafiz yang pada waktu itu hanyalah seorang jurutera berumur 29 tahun. Hafiz yang bergaji sederhana tanpa sokongan keluarga berasa buntu. Lebih menyakitkan, ibunya sendiri menyumpahnya. "Padan muka kau susah nak kawin, kerana kau anak derhaka." Kata-kata itu menusuk hati Hafiz. Tetapi dia dan Nadia nekat untuk membina keluarga mereka sendiri. Hafiz meminta pertolongan daripada kawan baiknya. Setelah mendapat maklumat yang sah dan betul, Hafiz menggunakan uang simpanannya membawa Nadia menaiki kapal terbang untuk bernikah di sempadan Siam. Mereka bernikah dengan wali hakim dan kembali mendaftarkan pernikahan mereka secara sah dari segi undang-undang di Malaysia. Selepas beberapa bulan mengumpul uang, dengan pertolongan rakan, Hafiz mengadakan satu majelis perkawinan kecil dan menjemput ahli keluarganya. Namun, karena tidak merestui hubungan Hafiz dan istrinya, tiada seorang ahli keluarga pun yang hadir ke majelis itu. Namun Hafiz tidak terasa hati lagi karena dia sudah berasa imun dengan layanan seperti itu sejak kecil. Hafiz hanya membelanjakan uang sebanyak 3,0 ringgit sahaja untuk majelis kawinnya itu. Walaupun kecil, Hafiz dan Nadia berasa bersyukur karena sudah disatukan secara sah. Kemudian Hafiz dan Nadia berpindah jauh dari keluarga masing-masing dan memulakan kehidupan keluarga mereka sendiri. Membina keluarga bahagia, Hafiz dan Nadia memastikan kehidupan baru mereka bebas daripada unsur toksik keluarga besar. Mereka fokus pada unit keluarga kecil mereka yang tenang dan bahagia. Setelah beberapa tahun, mereka dikurniakan 2 orang anak kecil. Sejak kecil Hafiz mengajar mereka untuk sentiasa berasa cukup, menghargai makanan, tidak begitu tamakan kebendaan,
tidak cemburu terhadap kelebihan orang lain dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Dia memastikan tidak menggunakan kekasaran dan kekerasan seperti merotan anak sejak dari mereka kecil. Kerjaya, walaupun sudah berkeluarga, cabaran kerjaya tetap ada walaupun gaji dan pangkat meningkat. Hafiz memastikan dia membelanjakan uang dengan berhemah dan tidak boros. Dia juga mulai mengajar anak-anaknya untuk hidup secara sederhana dan berjimat cermat. Nadia pula sebagai istri sentiasa menjadi tulang belakang suaminya. Ramadan dan Syawal yang kembali. Hari raya pertama bersama keluarga kecil itu menjadi memori indah. Setiap tahun, walaupun tiada rumah besar atau juadah mewah, Hafiz melihat anak-anaknya tersenyum memakai baju raya sederhana, bermain bunga api bersama jiran. Inilah Syawal sebenar, bisik Hafiz sambil memeluk Nadia dan anak-anaknya. Ramadan dan Syawal yang pernah hilang ketika dia berusia 7 tahun kini kembali dalam kehidupan anak-anaknya. Hafiz berjanji, mereka tidak akan pernah merasa sunyi seperti yang pernah dia lalui. Mengurus hubungan dengan keluarga besar. Walaupun Hafiz memilih untuk hidup jauh dari unsur toksik, dia tidak memutuskan terus hubungan dengan keluarga besarnya. Dia tahu, sebagai anak, masih ada tanggung jawab moral yang perlu dijaga. Ziarah selepas seminggu raya, Hafiz memilih untuk melawat ibunya dan bapak tirinya seminggu selepas hari raya. Ketika suasana sudah reda, dia membawa anak-anaknya bersama, sekadar menunjukkan bahwa dia masih menghormati mereka. Sampul raya, walaupun gajinya sederhana, Hafiz tetap menyediakan sampul raya kecil untuk ibunya, bapak tirinya, dan adik-adik tirinya. Nilainya tidak besar, tetapi cukup sebagai tanda ingatan walaupun kedengaran suara. Kerja engineer tapi bagi seringgit J. Komen salah seorang anak buahnya, buah tangan. Hafiz membawa kuih raya buatan istrinya, Nadia, sebagai buah tangan. Walaupun sederhana, ia melambangkan usaha ikhlas daripada keluarga kecil mereka. Perbualan singkat, Hafiz tidak membuka luka lama. Dia hanya berbual ringkas, bertanya kabar, dan memastikan ziarah itu tidak menimbulkan konflik. Hafiz bertanya, "Ibu sihat, ayah sihat, saya doakan semuanya baik." Bapak tirinya mengangguk perlahan sambil berkata, "Kami sihat, jaga keluarga kamu baik-baik." Selepas ziarah singkat itu, Hafiz pulang bersama keluarganya. Dia tahu hubungan dengan ibu dan bapak tirinya tidak akan pernah sama. Tetapi dia lega karena masih menunaikan tanggung jawab asas. Di rumah, Hafiz menggantung potret keluarganya di pagi Syawal. Gambar mereka berempat tersenyum dalam kesederhanaan. Potret itu menggantikan memori lama yang penuh kepalsuan. Ramadan dan Syawal yang pernah hilang ketika aku berusia 7 tahun. Kini kembali, bukan untuk aku, tetapi untuk anak-anakku. Selagi aku hidup, mereka tidak akan pernah merasa sunyi seperti yang aku lalui. Trauma masa kecil bukan pengakhiran, tetapi permulaan kepada ketabahan. Hafiz membuktikan bahwa luka boleh bertukar menjadi kekuatan. Dengan kasih sayang dan kesederhanaan, dia berjaya membina keluarga bahagia sendiri yang bebas daripada racun masa lalu.